Assalamualaikum dan salam Aidiladha. Bersama saya Lia Amira Anwarigos dalam Buletin Ukas edisi malam 31 Julai 2020. Berita dimulakan dengan penduduk di kawasan Sebauh yang akan menikmati kemudahan sukan apabila projek pembinaan Stadium Mini Sebauh siap kelak. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom telah menghadiri taklimat oleh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan beberapa agensi kerajaan berkaitan serta meninjau ke lokasi cadangan pembinaan stadium tersebut pada Khamis. Untuk makluman, lokasi Stadium Mini Sebauh ini merupakan bekas tapak sekolah menengah kebangsaan Sebauh yang lama. Seterusnya, mengenai solat sunat Hari Raya Aidiladha yang dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi yang juga turut hadir pagi tadi berkata, pelaksanaan garis panduan dalam norma baharu sentiasa dipatuhi bersama termasuk ratusan jemaah yang lain. Kita masih mengekalkan garis panduan dan SOP yang telah pun disediakan dengan penjarakan sosial di antara jemaah kita dalam masjid tadi, dan alhamdulillah solat sunat Aidiladha kita berjalan dengan lancar. Dalam perkembangan lain, jelas Datuk Dr. Haji Abdul Rahman, ibadah korban Majlis Islam Sarawak MIS pada tahun ini juga diadakan dalam keadaan sederhana. 9 ekor lembu telah disembelih dan disampaikan kepada mualaf yang mewakili kira-kira 600 penerima dari unit saudara kita di sekitar daerah Kuching, Samarahan, Serian, Bau, Simunjan dan Lundu. Selepas itu kita mengadakan majlis korban Majlis Islam Sarawak di Dewan Hikmah dengan sambutan yang amat sederhana, iaitu hanya menyampaikan sumbangan daging korban kepada unit saudara kita yang ada di sekitar Bandaraya Kuching. Dalam pada itu, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman menambah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, semua aktiviti penyembelihan mesti diadakan di pekarangan masjid dan surau atau di rumah penyembelihan, namun ada juga pihak yang memohon untuk mengadakan ibadah korban di tempat sendiri. Pada tahun ini, semua aktiviti ibadah korban ini mesti diadakan di kawasan pekarangan masjid dan surau dan juga ataupun di rumah penyembelihan. Jadi hanya 2 tempat saja yang dibenarkan. Walaupun ada kita menerima permohonan daripada persatuan NGO yang ingin mengadakan di tempat sendiri, kita buat pemeriksaan dan seadanya sesuai diberi kebenaran secara bertulis. Berita selanjutnya, projek naik taraf kemudahan kecergasan di Taman Rekreasi Merbau Estate telah pun siap. Menurut Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chio Yu, dengan siapnya projek ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat di Miri untuk beriadah di samping menjaga kesihatan. Untuk makluman, naik taraf kemudahan kecergasan tersebut merupakan projek program transformasi luar bandar RTP Dun Piasau 2019 yang berjumlah RM80,000. Berikut pula, Kerajaan Sarawak melaksanakan beberapa strategi dan pendekatan untuk memperkasakan komuniti dari peringkat akar umbi di bahagian Bintulu menerusi bengkel Community Policing pada Rabu. Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat, semasa berucap di Majlis Penutupan Program Trends of Trainers TOT untuk pelaksanaan bengkel tersebut berkata, untuk tujuan itu, kemahiran pemimpin seperti JKKK dan pertubuhan bukan kerajaan NGO harus dipertingkatkan. Kita meningkatkan keupayaan pemimpin, akar umbi, JKK, NGOs dalam menerajui komuniti ke arah komuniti yang berdaya tahan melalui latihan kepada pemimpin komuniti dan komuniti sendiri mengenai risiko ancaman wabak, bukan saja wabak COVID-19, bahkan penyakit-penyakit dan gejala lain yang memberi ancaman pada manusia sejagat, seperti penyalahgunaan data, seperti rabies dan sebagainya. Tambahnya, bengkel tersebut bukan sahaja memantapkan kesedaran dalam mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan, malah menerapkan nilai tanggungjawab dan integriti dalam komuniti. Beralih ke perkembangan program suntikan vaksin anti-rabies, anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS yang mendapat sambutan menggalakkan dari pemilik anjing di Sibu pada Rabu.
Menurut penolong pegawai veterina Sibu, Anthony Janggu, program telah dijalankan pada 28 hingga 29 Julai di Dewan Suara Sibu menyaksikan 676 ekor anjing telah disuntik. Ujarnya ia merupakan lokasi keempat semenjak program itu dilaksanakan. Di samping itu, risalah mengenai rabies juga turut diedarkan kepada orang ramai. Perkembangan harian COVID-19 melalui kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini. Satu kes positif dilaporkan yang dikategorikan sebagai kes import dari luar negara melibatkan seorang lelaki warga negara Indonesia yang kini sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Dimaklumkan juga terdapat 8 kes sembuh dan discharge baru dilaporkan dari Hospital Umum Sarawak yang mana 6 kes dari daerah Kuching dan 2 kes dari luar negara. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh setakat hari ini seramai 579 orang. Selain itu, 8 POI baru juga dilaporkan dan 4 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Sekali lagi saya mewakili seluruh tenaga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Kekalkan pengamalan SOP di mana sahaja anda berada kerana wabak yang merupakan musuh negara itu tidak mengenal siapa kita. Dan untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.